Okey, bahan untuk rendang dah ada, daging dah ada, periuk yang tak ada Ain. Ain. Dan saya nak interview Ain untuk kita punya opening episod 8. Ain, masuk Ain. Okey, kenapa Ain lahirkan idea untuk dapur asnaf ni? Okey, pertama sekali saya nak share dengan sahabat-sahabat di luar sana bagaimana kehidupan asnaf Lembaga Zakat Selangor daripada sebelum menerima bantuan, semasa menerima bantuan sehingga menjadi pembayar zakat Selangor. Nampaknya Ain dan saya kita bersama-sama menjadi host hari ini. Jadi saya jemput Ain untuk bantu saya masak sepanjang program untuk episod 8 ini. Silakan sebelah sini Ain. Okey, kita akan jemput tetamu kita hari ini. Okey, jemput Pak Long Ipin silakan. Assalamualaikum Tok. Apa khabar semua? Apa khabar? Ya, sihat betul. Biasa. Pak Long Ipin mungkin boleh bercerita sedikit apa yang Pak Long Ipin lakukan sekarang? Baiklah, saya kenalkan nama saya dulu. Nama saya Kamarul Arifin bin Abdullah. Saya berasal daripada Sebak Benam Selangor dan sekarang saya menetap di Puncak Alam, Pasar 3. Jadi, perniagaan yang saya jalankan berbagai-bagai perniagaan. Berbagai-bagai. Cuma yang saya tak jual, maknanya jual orang, jual kambing itu saya tak ada jual. Cuma saya jual makanan gitu. Jadi sekarang ni yang tetap menu saya adalah nasi berani gam, Johor punya lah, Batu Pahat. Baik. Saya jual menu saya, nasi berani gam ayam, daging, kambing, air kelapa muda dan cendol lah, macam tu sikit lebih kurang. Air kosong ada lah lebih kurang ada kan. Okey bang, sini bang, rapat sikit. Dan saya ada pembantu saya hari ni, nama dia Cik Ain. Cik Ain akan tolong-tolong kita masak lah hari ni. Yes, Pak Long Ipin, yes, semua orang kenal Pak Long Ipin, orang yang memang tinggi, hebat dan sekarang macam-macam perniagaan ada. Tapi orang tak tahu sisi di sebalik Pak Long Ipin ni mereka nampak. Pak Long Ipin pernah menjadi asnaf. yes, betul. Dan mungkin pernah mengalami pelbagai kedukaan sendiri. Jadi memang tak dinafikan, memang saya sentiasa yalah dalam kedukaan bila mana saya pernah aksiden dengan isteri saya. Pernah aksiden dengan isteri masa tu masa bila? Pada 2010 itu, masa tu saya berniaga dalam Air Concept Alam Jaya di Pukul. Jadi masa tu saya tengah betul-betul tengah untuk menikmati kegemilangan lah zaman saya kan. Okey, lepas tu aksiden di mana? Aksiden sebab apa, masa tu saya tak ada kendaan untuk Iris. Untuk membeli barang-barang keperluan lah untuk pegang perniagaan. Jadi saya menggunakan motor itu je, saya ada hanya motor je sebiji. Motor elegan dan plat dia 8867 lah, biji ni 8867 masa tu. Dan ditakdirkan saya aksiden macam ni lah, waktu hujan apa semua. Betul, rumah saya pecah lutut, masuk skru apa semua. Jadi masa tu ibaratnya senang ceritanya saya hilang sebelah kaki saya lah. Sebab apa, isteri saya adalah tulang belakang saya dalam perniagaan ni, isteri saya lah tulang belakang. Jadi masa saya. Keadaan lepas aksiden, masa tu memang susah. Ya, jadi situasi apa yang Pak Long Ipin teringat sampai sekarang, sampaikan mungkin dengan isteri, dengan keluarga boleh menitis air mata? Yang mungkin boleh menitis air mata tu, yang saya tak boleh lupakan adalah bila mana saya nak menyambut tu sikit. Bila mana saya nak belikan jajan anak saya yang 20 sen pun saya tak mampu untuk belikan jajan yang mungkin keropok, stikedis ke apa ke. 20 sen pun tak ada? Saya tak ada Datuk. Memang saya tak mampu sangat. Pada masa tu tak apa. Saya ni lah, maknanya saya berusaha juga, maknanya saya bazam. Jadi saya buatlah apa yang patut. Yang penting saya tidak menipu dan tidak mencuri. Jadi saya gunakan tenaga saya untuk mengutip besi-besi buruk ataupun buangan barang-barang buangan untuk dikitas semula. Itulah. Jadi sampailah sekarang, alhamdulillah. Jadi masa susah tu, Pak Long Ipin menitis air mata dengan isteri, dengan anak ataupun seorang-seorang? Saya rahsiakan saya punya air mata tu kan. Tapi yalah. Tapi masih seorang lelaki, saya seorang ayah. Menitis air mata kita tak nak tunjuk depan isteri, betul? Ya, betul. Tapi bila kita susah, hanya Allah yang nampak kepayahan kita. Ya, saya betul. Alhamdulillah lah Datuk. Maknanya, tapi yang penting Datuk, hati kita kena kuat. Jangan betul rasa. Tapi dalam pada kekentalan hati, saya masih nampak Pak Long Ipin pun mata berair juga. Ya, betul Datuk. Apa nampak Datuk? Apa yang Pak Long ingat sebenarnya, yang Pak Long sendiri terasa sangat tu? Yalah, maksudnya senang cerita yang paling saya terasa paling apa, inilah dia kan, ibarat pepatah lama mengatakan, ina besi kerana karatan, ina manusia kerana wang ringgit. Jadi inilah dia yang membuatkan saya terasa hati sangat kan. Maksudnya kalau misalnya kata kita senang mewah, kalau boleh janganlah kita rasa bangga, kita rasa sombong, kita rasa riak. Sebab apa? Kesenangan itu hanyalah pinjaman. Jadi alhamdulillah, yang penting kita hidup mesti nak gembira, walaupun kita susah macam mana pun kita mesti berusaha. Jangan kita putus asa, jangan kita berkecil hati dengan apa kata-kata yang
membawaan kita kehinaan lah, senang kita yang hina pada kita lah. Jangan. Jadi macam Pak Ipin kan, Yes, kebetulan saya ada pembantu ni, ada Ain. Mungkin Pak Ipin masa masak tu pernah tak air mata tu jatuh ke kuali sebab memikirkan kepayahan yang pernah berlaku dulu? Untuk masa sekarang ni memang kita dah lepaskan masa tu, tapi yang sebelum tu memang kita menitiskan air mata, tapi tak ada sampai masak dalam kuali kan. Sebab apa, kita takut akan mencemarkan kita punya ni kan. Tapi okey tu, insyaAllah Alhamdulillah. Yalah. Memang ada sentiasa lah Dato' kan, maksudnya. Tapi saya kagum tengok semangat Pak Long Ipin ni, dalam pada dia bercerita penuh dengan kedukaan dia menyimpan sendiri. Tapi kalau Pak Ipin diberi peluang Yes, bercakap dengan mereka yang masih kekal dalam kelompok asnaf, apa yang Pak Ipin perlu nyatakan kepada mereka? Okay, baik. Jadi kepada asnaf-asnaf yang di luar sana, saya berpesan dan ingin menyatakan, ingat, janganlah kita sesekali mengambil hak orang lain. Sebab apa? Seandainya kita sudah duduk di dalam asnaf dan kita rasa selesa dan kita boleh mampu keluar, kita keluarlah. Sebab apa? Dalam hak kita masih lagi ada hak orang lain. Sebabnya bukannya kita semuanya hak kita lagi. Jadi keluarlah daripada asnaf. Mintalah dengan ustaz supaya jangan kita lagi ada dalam kelompok asnaf lah. Itu je lah yang saya. Macam Pak Ipin, bila kali pertama Pak Ipin sedar, yang Pak Ipin rasa, Pak Long Ipin rasa macam okeylah, saya perlu minta bantuan. Bila yang menyebabkan Pak Long Ipin macam okeylah, hari ni. Jadi bila mana saya meniaga lebih kurang, saya kumpulkan duit, jadi saya dapatlah beli satu van yang agak lusuh lah, senang ceritanya. Besi buruk lah saya beli kan. Jadi saya beli kenderaan tu sentiasa saja rosak lah. Baik. Okeylah, breakdown lah apa semua, jadi mengganggu saya punya ni. Kebetulan pada masa tu jiran saya dia hantar borang tu di rumah saya. Oh, jiran hantar borang? Saya pun tak tahu. Jadi, masih ingat nama dia tak? Ingat. Siapa namanya? Dan dia adalah sama dengan saya, bekas asnaf, Dr. Rizal, Dr. House. Baik. Jadi dia lah yang bagian borang tu kepada saya. Dia kata, Pen, kau isi lah borang ni, nasib-nasib kau lah kan. Kalau lulus, kalau diterima, Alhamdulillah. Kalau tak ada pun kau jangan sedih. Dia. Yang penting kita cuba. Itulah semua hidup saya dalam umur dalam 45, 46 itu baru dapat. Sekali saya dapat bantuan. Jadi bila dapat bantuan tu, Pak Long Ipin, berapa jumlah tu? Pak Long ingat tak? Saya jumlah tu, kalau jumlah ni sebab apa masa tu saya minta bantuan untuk kenderaan putra kan. Okey. Jadi pada masa tu kalau ikut jumlah dia lebih kurang dalam untuk kenderaan tu saja 27k lah untuk kenderaan tu. Dan untuk bantuan modal permulaan perniagaan 5k. Okey. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih kenderaan tu masih ada lagi dan saya gunakan untuk perniagaan sekarang. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang orang tak nampak kepayahan kita. Ya. Orang nampak kesenangan kita. Ya, betul. Masa Pak Ipin susah, Yes, ya. masa tu anak ada? Anak dia tu. Berapa orang? Anak saya tak ramai, saya anak seorang aja kan. Tapi sekarang ni umurnya 16 tahun lah. Okey. Dan alhamdulillah lah. Anak saya pun faham, dia tidak pernah meminta apa sekalipun. Dia akan diam dan kita bagi apa saja pun dia akan terima tu. Ya. Tapi masa susah tu, Ya, saya. mesti ada sesuatu yang dia nak. Tapi sebagai seorang ayah, Pak Long Ipin tak dapat nak bagi. Cuma yalah betul lah, yang aku cakap tu betul lah. Memang anak saya tidak minta apa, tetapi sesuatu yang diinginkan adalah pada masa itu kereta kontrol yang berharga RM19.90 pada masa itu. Mungkin pada kita murah sangat. Ya, sangat murah. Tapi pada saya, ya Allah, subhanallah, menitik air mata saya. Sebab apa? Dia akan duduk, tengok sambil bersila tengok kereta kontrol tu, kerana nakkan kereta kontrol tu untuk mendapatkan perhatian daripada saya. Jadi saya cakap bukan bapa tak nak beli, cuma bapa tidak mampu untuk nak melahirkan, untuk nak mengeluarkan kereta daripada balang kaca tu untuk anak bapa. Tak apa, lain kali bapa akan belikan satu yang ambil. Alhamdulillah sekarang ya bolehlah, saya dah boleh belikan dia kereta kontrol, kereta yang subhanallah. Okey, saya gembiralah. Sebab apa? Sebab saya perasan Pak Long bila cakap pasal anak terkesan kan? Ya, betul. Sebab apa? Anak saya inilah kekuatan saya untuk bangun, untuk bangkit macam mana kita nak memulakan balik kita punya kehidupan yang baru kan. Ya, betul Indonesia tu. Saya kagum. Pak Long Ipin duduk dengan Ain dulu. Okey. Siapkan rendang, saya ambilkan nasihat. Okey. Saya boleh tersenyumlah dengan bantuan yang ada, dengan
program yang saya ikut, event-event. Kalau bulan puasa kita ada berbagai-bagai program. Baik. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya dapat terus ikut program daripada Tera, daripada Zakat. Alhamdulillah. Pak Ipin, Yes, ini hadiah. Saya wakilkan Cik Ain untuk hadiahkan sedikit. Silakan untuk Alamak. Okey, terima kasih. Okey. Jadi buat anda di luar sana, anda telah pun bersama kami sepanjang 8 episod Syawal Bakal Menjelang, dan terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana menghasilkan dari Dapur Asnaf. Terima kasih kepada para jemputan yang hadir ke Minangkabau di Bukit Damansara, dan semoga anda semua diberi kesihatan dan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tinggal beberapa hari saja lagi. Jangan tunggu last minute untuk tunaikan zakat anda. Pay smart, stay safe. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey bang, abang boleh pergi dengan Ain dulu. Saya nak sambung masak. Okey. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia sebulan. Ain, rendang tu untuk abang tu, bukan untuk Ain.